Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pengurusi dan seluruh jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, para asyatizah, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih lagi diberikan kekuatan, diberikan kesihatan, diberikan kelapangan masa untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah untuk mengerjakan solat maghrib secara berjamaah dan seterusnya berada dalam majlis ilmu, satu taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya petik daripada modul Ta'mir Negeri Perak bahagian hadis yang kedua, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ma'aba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Jika beliau mahu, beliau makan, dan jika tidak suka, beliau meninggalkannya. Hadis sahih Bukhari dan juga Muslim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Nabi telah menunjukkan suatu adab kepada kita, adab dengan makanan, di mana Nabi telah menunjukkan kepada kita larangan mencela kepada makanan. Kalau suka Nabi makan, tapi kalau tak Nabi tinggal, dan tidak berkata apa-apa pun, tak mencela makanan yang tidak disuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya jangan kita cakap banyak, jangan kita menghina makanan, kata tak sedap lah, tawak lah, masin lah, lembek lah, macam-macam lah kan. Seolah-olah kalau begitu kita telah mencela rezeki. Itulah rezeki kita pada ketika itu, maka terimalah seadanya dan bersyukurlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau kita mencela, memperlekehkan rezeki tersebut, kita telah memperlekehkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita menafikan rezeki Allah Subhanahu wa taala dan tidak redha dan menerima rezeki yang telah ditetapkan, disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, nescaya Allah akan memberkati rezeki tersebut. Tak kiralah kalau makanan itu sedap ataupun tidak,
Kalau kita bersyukur dengan nikmat makanan tersebut, kita makan seadanya dan kita tidak mencela makanan tersebut, sudah tentulah di sana ada keberkatannya. Nescaya Allah akan memberkatinya dan menambahkan dengan yang lebih baik lagi daripada itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu bersyukur, la azidannakum, kami akan tambahkan lagi pada kamu rezeki kamu, nikmat kamu yang kamu dapat itu akan ditambahkan lagi oleh Allah Taala. Tapi kalau kufur, la in kafartum la azidannakum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, maka azabku adalah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari-hari kita akan mendapati makanan, kita akan jumpa dengan makanan. Hari-hari kita jumpa dengan makanan, kerana setiap hari ada rezeki yang telah ditetapkan, yang telah disuratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mendapat rezeki yang baik, yang lazat. Kadang-kadang kita berjumpa dengan rezeki yang kurang lazat, yang tak berapa selera, tak ikut selera kita. Tetapi walau bagaimana sekalipun, kita kena bersyukur, kena menunjukkan rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, dengan tidak mencela makanan tersebut. Dan dalam kita makan makanan ini, kata Syekh Faisal bin Abdul Aziz Al-Mubarak, dia kata apa? Pada perbuatan yang mencela makanan akan melukakan hati pemiliknya. Kalaulah kita mencela makanan tersebut di hadapan pemilik, contohnya ada orang bagi makanan kepada kita, kita makan, lepas tu kita kata tak sedap lah, lembek lah makanan ni, saya tak suka lah makanan ni, tak ikut selera saya lah, ini sebenarnya akan mengguris perasaan pemilik asal dia ataupun melukakan hati pemiliknya. Tapi kalau memujinya, pada perbuatan memuji makanan tersebut, ia terkandung dua faedah, yang berupa memanjatkan yang pertama sekali pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua dia akan menghiburkan hati pemilik asal dia yang telah memberikan kepada kita. Samalah juga dengan rezeki yang ada di rumah, makanan yang ada di rumah kita, yang dimasak oleh isteri contohnya. Kadang-kadang berlaku kesilapan dalam memasak. Contohlah nasi jadi lembek daripada biasa. Mulut jangan cakap, jangan menghina. Yang pertamanya kita hina rezeki tersebut, yang keduanya terguris hati isteri itu, ataupun terlebih masin, ataupun terlebih tawak, kurang masin, kurang manis, kurang masin pun jangan dihina, jangan diperlekehkan apa yang telah dimasakkan oleh isteri ataupun sesiapa sahaja yang buat catering. Contohnya di masjid ada orang buat catering, hantar makanan malam Jumaat, ada kita pelekeh, alah bihun je, bihun je kan, itu telah menghina. Ingatkan kambing itu telah menghina. Kita tak bersyukur dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Terima seadanya. Maka bila kita terima seadanya, kita bersyukur dengan rezeki tersebut, Allah akan tambah lain kali. Lain kali Allah akan tambah pada masa yang akan datang. Tapi kalau kita tak bersyukur, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih.
Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahul adum faqalu ma 'indana illa khallun fada'a bihi faja'ala ya'kulu bihi wa yaqulu ni'mal udumul khal. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta lauk daripada para isterinya, maka para isterinya berkata, tiada apa di sisi kami kecuali khal. Khal ni cuka. Maka beliau pun meminta dibawakan cuka tersebut, lalu beliau pun makan berlauk dengannya, dan beliau mengatakan lauk yang paling nikmat, yang paling enak adalah cuka. Puji. Lauk yang paling enak ialah cuka. Pada masa tu ada cuka, tak ada lauk apa. Maka Nabi SAW kata, lauk yang paling enak ialah cuka, dan lauk yang paling nikmat ialah cuka. Nak ceritanya di sini bahawa Nabi ini sentiasa memuji makanan dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya petik hadis ini daripada modul Guru Ta'mir Negeri Perak Darul Ridwan. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua sebelum kita masuk kepada kitab kita yang utama adalah anak kunci syurga, insya-Allah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi kad-daraini amin. Kita telah sampai kepada hal yang berkaitan dengan puasa. Hal yang berkaitan dengan puasa, iaitulah rukun yang kedua. Sebelum ini kita telah melihat rukun yang pertama. Rukun pertama ialah niat. Niat puasa ni tak sama dengan solat. Maksudnya rukun puasa ni kita boleh awalkan, niat ni kita boleh awalkan. Tak semestinya dia muqtarinan bi fi'lih. Nak masuk waktu baru nak niat, baru niat. Tak, boleh awalkan. Niatnya bila masuk waktu maghrib, hari ni esok nak puasa, masuk waktu maghrib tu dah boleh berniat puasa untuk besoknya. Okey. Dan hari ni kita tengok rukun yang kedua, iaitulah meninggalkan makan dan minum dan jima' dan menyengaja muntah dan mengeluarkan mani dan memasukkan sesuatu rongga dan segala yang membatalkan puasa. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya, dan makan oleh kamu dan minum oleh kamu hingga nyata bagi kamu benang yang putih daripada benang yang hitam daripada fajar. Artinya hingga berbeza bagi kamu oleh gelap yang tinggal daripada malam dan cahaya fajar. Jalan menunjuk ini ayat bahawa tiada diharuskan makan dan minum pada siang hari, kerana menjadikan ia akan kesudahan harus makan dan minum itu naik fajar. Maka faham daripadanya bahawa makan dan minum kemudiannya tiada harus dikias dengan makan dan minum itu sampai mata benda ke dalam rongga. Tuan-tuan dan puan Allah, yang disebutkan tadi ialah antara rukun yang kedua ini ialah meninggalkan makan dan minum
dan jima'. Mula daripada terbit fajar shadiq, iaitulah masuk waktu subuh, hinggalah terbenam matahari, iaitulah masuk waktu maghrib. Itu masa dia. Jangan makan, minum, jima', muntah dengan sengaja dan mengeluarkan mani. Minum, makan dan minum pun dengan sengaja. Adapun kalau makan dan minum tidak sengaja, ada kadang-kadang dia terjadi tak sengaja. Bangun-bangun pagi, terutama pada awal-awal bulan Ramadan, hari minggu yang pertama, biasa duk makan pagi-pagi, tiba-tiba pukul 8 tu pergi dapur, buka saji, tengok ada lauk, ada nasi, makan. Ataupun tengok ada kuih, makan. Lepas-lepas makan dah kenyang dah, baru teringat, aku puasa hari ni, baru teringat. Tidak batal puasa. Yang makan tadi adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan di sini ialah makan dengan sengaja dan jima'. Dan sengaja muntah. Muntah pun dengan sengaja. Kalau termuntah oleh kerana dia demam, oleh kerana dia loya dan macam-macam, sakit perut dan sebagainya, dia termuntah sendiri, tidak disengajakan, dia tak korek pun dalam tengkuk dia, dalam halkum dia tak korek pun. Atau kadang-kadang dia jadi muntah ni kerana kita gosok gigi, duk jolok dalam mulut tu, tiba-tiba muntah. Yang tu sengaja. Tapi kalau muntah tu kerana dia demam, kerana dia tak sihat, walaupun keadaan pada masa itu dia berpuasa, ia tidak membatalkan puasanya. Tidak membatalkan puasanya. Dan mengeluarkan mani. Mengeluarkan mani ini pula dengan sengaja. Adakah sah puasa orang yang keluar mani di siang hari ni? Bila dia tidur siang hari, dia jaga-jaga tidur tu, tengok basah kain dia, basah seluar dia dengan air mani. Batal ke tak batal puasa dia? Jawapan dia tak batal. Kenapa? Keluar tadi bukan sengaja, malah keluar tadi di dalam dalam tidur ataupun dalam mimpi, dan tanpa bersetubuh, seperti keluar tu tidak sengaja, tanpa bersetubuh, seperti ataupun mukaddimah jima' pun tidak ada, seperti onani, seperti bercium onani dengan tangan dan sebagainya. Dengan sentuhan, tidak ada yang itu. Tidak ada berseronok dengan isteri. Tiba-tiba dia keluar juga dalam mimpi, dalam tidur tu, maka hukum dia tidak membatalkan puasa dia. Begitu juga jika dia melihat dengan matanya, dia tengok sesuatu yang merangsangkan. Jika dia melihat dengan matanya, walaupun diulang-ulang penglihatan tersebut tanpa bersentuh, tapi diulang tengok, duk tatap gambar ke ataupun orang ke yang pakaiannya mendedahkan aurat tanpa bersentuh, lalu inzal, lalu keluar, terpancuk atau keluar mani dia, juga tidak membatalkan puasa, kerana tidak berlakunya mubasyarah, tidak berlakunya sentuhan. Hal ini sama juga bagi siapa yang bermimpi pada siang hari Ramadan
maka tidak membatalkan puasa secara ijma'. Ulama mengatakan tidak batal. Ijma' ulama mengatakan bahawa tidak batal puasanya. Bila keluar mani tadi dalam mimpi, kerana dia tu berlaku di luar kawalan dia. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, la yuftiru man qa'a wala man ikhtalama wala man ihtajama. Maksudnya tidak berbuka, yakni tidak batal puasa sesiapa yang muntah, dan juga sesiapa yang bermimpi, dan tidak juga sesiapa yang berbekam. Yang yang muntah ni muntah bukan dengan sengaja, dan juga yang bermimpi dan orang yang berbekam. Ketiga-tiga ini tidak membatalkan puasa. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa tidak batal puasa bagi orang yang keluar mani itu ketika dalam tidur. Dengan syarat air mani itu keluar dengan sendirinya, dengan bermimpi, atau bukan dengan sebab kemesraan, bermesra-mesra dengan isteri dia. Kalau ada perbuatan bermesra dengan isteri, walaupun tidak berlaku jima', tapi muqaddimah jima', dia membatalkan. Kerana itu adalah dilakukan dengan ada syahwat dan dengan sengaja. Okey. Maka difaham daripadanya bahawa makan dan minum kemudian tiada harus dikias dengan makan dan minum itu sampai mata benda ke dalam rongga. Dan kerana sabda Nabi SAW, baligh fi madmadati wal istinsyaqi illa an takuna shaiman. Artinya bersangatan olehmu pada berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, melainkan bahawa ada engkau puasa. Ini hadis menunjukkan kepada seruan supaya berkumur. Berkumur-kumur tu biar bersungguh. Biar habis keluar sisa-sisa makanan yang ada dalam mulut ataupun di pangkal kerongkong tu, kan. Dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Masuk air ke dalam hidung ni sunat dia, kita masuk dalam hidung tu biar terasa pedih. Biar terasa pedih hidung tu. Supaya apa? Habis bila kita hembuh balik tu, keluar habis segala kotoran, kuman-kuman yang ada dalam hidung. Dan hikmah dia bila kita buat begitu boleh menghilangkan penyakit hidung, resdung ataupun sersema. Boleh hilang dengan sebab kita masukkan air dalam hidung kemudian hembuskan balik. Cuma apabila dalam keadaan berpuasa, berkumur-kumur secara berlebih-lebihan adalah dilarang. Begitu juga dengan memasukkan air ke dalam hidung, dilarang ketika berpuasa, menjadi makruh. Dan kalau terlebih lagi sampai masuk ke dalam, kita tarik seduk tu sampai masuk ke dalam kerongkong kita, maka boleh membatalkan puasa. Jadi eloknya, sebaik-baiknya pada ketika berpuasa tak perlulah kita berkumur tapi jangan berlebihan, dan tak perlulah memasukkan air ke dalam hidung. Takut terlebih dia jadi makruh, dan boleh kalau terlajak lagi boleh menyebabkan batal puasa. Okey.
Maka jika tiada batal puasa dengan masuk air ke dalam rongga dengan sebab mubalaghah, itu nescaya tiada dilarang daripada mubalaghah pada berkumur-kumur, bersungguh-sungguh dalam berkumur tadi, dan memasukkan air ke dalam hidung. Dan kerana hadis Ibn Hibban dan lainnya, dan mensahihkan mereka itu akan dia, man zara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa man istaqa'a falyaqdi. Artinya barang siapa mengerasi akan dia oleh muntah pada ketika ia puasa, maka tiada wajib atasnya qada'. Dan mereka yang menuntut ia akan muntah, maka hendaklah mengqada' ia akan puasanya. Ini kaitan dengan sengaja dengan tidak sengaja muntah tadi. Kalau dia sengaja muntah, mengerasi supaya keluar makanan daripada kerongkong dia, maka itu adalah batal lah. Kalau tidak, kalau dia dengan sendirinya keluar tanpa ada usaha daripada diri sendiri ataupun tanpa dengan sengaja, maka tidak batal puasa. Dan kerana ijma' ulama atas batal puasa dengan sebab jima'. Ini dengan sebab jima' ni memang ijma' ulama lah. Semua ulama mengatakan batal puasanya dengan sebab jima'. Satu lagi berkaitan dengan derma darah dan juga berbekam ketika berpuasa ni. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa batal puasa. Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan batal puasa dengan sebab berbekam dan derma darah ketika berpuasa. Okay. Ulama terdahulu yang mengatakan terbatal puasa dengan berbekam adalah seperti siapa? Imam Ahmad, Imam Ibn Shirin, Auza'i, Imam Ishaq, Imam Ibnul Munzir, Al-Khuzaimah, Ibn Taymiyah, dan kalangan sahabat pun ada mengatakan begitu, iaitulah Sayyidina Ali, Abu Hurairah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka ini berdalilkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, afṭara al-hajimu wal mahjum. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Terbatal puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Tapi dalam kalangan ulama hari ini kontemporari, Syekh Ibn Bas, Syekh Ibn Utaimin, Syekh Saleh Al-Munajjid dan juga Syekh Saleh Fauzan berdasarkan pendapat yang terbatalnya puasa dengan berbekam, maka ianya dikiaskan dengan keadaan seorang yang mendermakan darah. Dan disebabkan oleh itu mereka mendermakan darah, maka terbatallah puasa. Itu pandangan yang pertama tadi. Tapi pandangan yang kedua, dan ia adalah pendapat jumhur sebenarnya, pandangan yang kedua ini tidak membatalkan. Pandangan jumhur ulama tidak membatalkan puasa. Apa dia? Berbekam dan derma darah ketika berpuasa. Itulah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan selainnya, manakala dari kalangan sahabat yang berpendapat bahawa tidak terbatal puasa ialah Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri dan juga sekumpulan daripada kalangan salaf yang lain. Dan dalil dia yang menyatakan bahawa tidak membatalkan puasa dengan sebab berbekam dan juga derma darah tadi ialah ihtajama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbekam dan baginda sedang berpuasa. Hadis riwayat Al-Bukhari
Abu Daud dan At-Tirmidzi. Oleh itu, dengan melihat bahawa hukum berbekam ni tidak membatalkan puasa, maka ia dikiaskan dengan hukum derma darah pun samalah, dia tidak membatalkan puasa. Sebab dia punya elatnya lebih kurang sama. Berbekam pun dia sedut darah, derma darah pun dia keluarkan darah daripada daripada badan keluar. Jadi hukum kedua-duanya itu mengikut jumhur ulama ialah tidak membatalkan puasa. Jadi boleh, walaupun dalam keadaan berpuasa, boleh kita derma darah dan boleh kita berbekam. Cuma hukumnya adalah makruh. Hukum dia makruh. Tak batal tapi makruh. Okey. Habis yang tu. Segala syarat puasa Islam dan berakal dan suci daripada haid dan nifas sepanjang hari, maka tiada sah puasa mereka yang bersifat dengan lawan sesuatu daripada yang empat itu. Lawan dia maksudnya kalau berakal, orang yang gila lah. Yang gila tidak sah. Yang datang haid tidak sah. Yang nifas pun tidak sah. Dia lawan kepada tadi. Syarat sah dia berakal, suci daripada haid dan suci daripada nifas panjang hari. Dan sebaliknya, maka tidak sahlah puasa yang berkenaan. Maka tiada sah puasa mereka bersifat dengan lawan sesuatu daripada yang empat itu pada setengah hari, kerana dikias dengan sembahyang. Walaupun dia berakal tadi ataupun gila, dia pun setengah hari, dia bukan sepanjang hari, pun batal, tidak sah puasanya. Begitu juga haid, tiba-tiba dia separuh hari sampai waktu zuhur, tiba-tiba dia suci, tidak sah sepanjang hari. Kerana puasa itu memerlukan kita berpuasa sepanjang hari, bukan separuh hari. Tak boleh kita nak gabung, hari ni separuh, besok separuh, campur jadi satu. Tak jadi kan. Macam kita duk ajar kanak-kanak, anak-anak kecil, hari ni puasa separuh dulu, esok puasa separuh kan, lusa separuh lagi, lama-lama puasa penuh. Itu hanya nak mengajar, nak mendidik, nak mengasuh. Bukan bermakna puasa dia tu sah tu. Tak sah sebab separuh kan, separuh hari dia mesti sepanjang hari, bermula daripada terbit fajar sodik hinggalah terbenam matahari, itu masuk waktu maghrib. Dan disyaratkan bahawa jatuh puasa itu pada yang lain daripada 2 hari raya dan segala hari tasyrik. Maksudnya puasa ni boleh kita puasa sepanjang tahun kecuali pada 2 hari raya dan hari tasyrik. 2 hari raya, Aidilfitri, Aidil Adha, 1 Syawal dan juga 10 apa? Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Itu hari-hari itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang lain boleh berpuasa. Kerana hadis Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, ia naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil fitri wan nahri. Artinya melarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puasa pada hari raya fitrah dan hari raya korban. Dan kerana hadis Muslim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillahi ta'ala
Ertinya bermula segala hari Mina. Hari Mina ni hari kita duduk bermalam di Mina tu lah. Hari kita duduk di Mina tu hari apa? 11, 12, 13. Nak ceritanya hari tasyrik tadilah, 11, 12, 13. Disebut sini hari Mina. Ayyamu Mina, ayyamul aqlin. Hari-hari Mina itu ialah hari makan. Hari-hari makan. Wa syarbin, dan hari-hari untuk kita minum, bukan untuk berpuasa. Wa zikrillah, dan hari untuk kita berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Dan pada yang lain daripada hari Syak dengan ketiadaan sebab. Hari Syak satu lagi, tak boleh berpuasa juga pada hari Syak. Hari Syak kerana perkataan Umar bin Yasir radhiyallahu anhuma, man sama yauma syakkin faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Artinya, barang siapa puasa ia pada hari Syak, maka sesungguhnya telah menderhaka ia akan Abul Qasim. Yakni Abul Qasim ni ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menceritakan akan dia oleh At-Tirmizi dan lainnya, dan mensahihkan mereka itu akan dia. Adapun dengan sebab yang menuntut ia akan puasanya seperti qada dan nazar, maka harus puasa padanya. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim, la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin aw yawmaini illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu. Jangan mendahulukan kamu akan Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari, kecuali seorang laki-laki yang ada ia mempuasakan akan puasa, maka adalah puasa ia akan dia. Ini hari Syak tadi. Maksudnya jangan kita dilarang kita berpuasa pada hari Syak. Hari Syak ni satu hari sebelum Ramadan. Satu hari sebelum Ramadan. Itu hari Syak. Kecuali orang dia contohnya hari itu dia hari Khamis, dan amalan dia memang dia berpuasa setiap minggu, setiap bulan, memang setiap hari Khamis, Isnin Khamis sepanjang tahun memang dia berpuasa. Tiba-tiba kebetulan terjatuh pada hari Syak, iaitulah hari Jumaat tu 1 Ramadan contoh. 1 Ramadan, maka yang ini boleh berpuasa, tidak haram baginya berpuasa. Dan dikehendaki dengan hari Syak, iaitu hari yang ke-30 daripada Sya'ban Ramadan. Apabila berkata-kata oleh manusia dengan melihat anak bulan, atau bersaksi dengan melihatnya oleh saksi yang ditolak, seperti perempuan dan yang fasik, wallahu alam. Ada saksi, tapi saksi itu saksi yang saksi yang tidak adil, ataupun saksi itu saksi yang perempuan, ataupun saksi kanak-kanak, dan saksi itu ditolak. Dan bila begitu, bila saksi ditolak itu, hari itu hendaklah dia cukupkan 30 hari. Cukupkan jadi 30 hari. Sebab apa tidak diterima? Walaupun ada orang tengok anak bulan, tapi yang tu mereka ni penglihatan mereka itu, saksi mereka itu tidak diterima ataupun ditolak. Maka hari itu adalah hari Syak. Hari itu adalah hari Syak. Jadi orang yang dah biasa, tadi saya sebut awal tadi, kalau dah biasa berpuasa setiap hari, contohnya hari Khamis ataupun hari Isnin, contohnya kebetulan hari Syak itu jatuh pada Isnin atau hari Khamis, maka baginya tidak haram berpuasa. Tapi orang lain, maka haram berpuasa pada hari tersebut. Wallahu alam. Mudah-mudahan memberi manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang itu kerana kelemahan dan kejahilan saya. Maaf sekiranya terkasar bahasa dan melakukan kesilapan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.